A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Litera'a. Apa khabar dekat hari ni semua? Alhamdulillah. Cikgu doakan litab semua sihat. Alhamdulillah, insyaAllah. Okey, hari ni hari apa? Ingat tak selalunya cikgu nak cerita tentang kisah Nabi-Nabi hari apa? Hari ini hari Khamis. Okey, ingat minggu ni kita cerita tentang apa? Subtema kita apa minggu ni? Subtema kita minggu ni adalah badan saya. Jadi hari ni cikgu nak cerita tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ni adalah cucu kepada Nabi Yusuf. Dulu cikgu pernah cerita tentang Nabi Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi hari ni cikgu nak cerita tentang cucu Nabi Yusuf alaihissalam. Okey, kita nyanyi sedikit kisah 25 Rasul. Okey, jom sama-sama nyanyi dengan cikgu. Semua nyanyi sama-sama dengan cikgu. Okey, kita nyanyi, kita sambil senyum. Okey. Selawat ke atas Nabi, sejahtera ke atas Rasul. Nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli. Okey, anak boleh sambung dengan mak dengan ayah nyanyi 25 Rasul. Okey. Okey, nah tadi sudah cerita, dah bagi tahu Nabi Ayub adalah nabi yang ke-12, Rasul yang ke-12. Nak cerita tentang Nabi Yusuf ni sebab Nabi Ayub Nabi Ayub adalah Nabi yang paling hebat sekali. Dia adalah Nabi yang taat, patuh pada perintah Allah. Nak tahu tak? Nabi Ayub ni memang cerita dia memang kita semua kena tahu tentang kisah Nabi Ayub ni. Sebab Nabi Ayub, Allah bagi dia ujian, Allah bagi dia cabaran, Allah bagi dugaan yang cukup berat sangat. Sebab apa? Allah bagi dia kesakitan selama 18 tahun. Okey. Nabi Ayub ni seorang Rasul. Okey. Allah bagi Nabi Ayub ni dia ada anak yang ramai. Seronoklah anak yang ramai. Allah bagi anak yang ramai, seronoklah anak yang ramai. Sebab kenapa dia rasa seronok? Sebab anak dia adalah anak yang taat pada perintah Allah. Anak yang taat pada perintah Allah, dia akan dengar kata mak ayah. Jadi kita semua anak-anak kena taat perintah Allah dan taat pada perintah ibu ayah. Sebab apa? Kena taat perintah Allah dan ibu ayah? Sebab untuk kita dapat masuk syurga. Kalau kita tak taat pada mak ayah, kita tak dapat masuk syurga. Tak taat perintah Allah, lagilah tak dapat masuk syurga. Jadi kita anak-anak kena patuh perintah mak ayah. Dengar kata mak, no kata ayah, mak minta tolong, ayah minta tolong, kita kena buat. Jadi juga kata dia ada anak yang ramai. Lepas tu Nabi Ayub ni dia kaya. Dia ada binatang ternak yang banyak. Ni sikit ni cikgu ambil lukis ni. Sebenarnya dia binatang ternak yang banyak. Ada unta, ada kambing yang banyak. Dan dia juga ada kebun yang luas. Kebun dia tu ada pokok kurma, ada pokok anggur, buah tin, buah zaitun. Tapi nak tahu tak, dalam keserangan Nabi Ayub ni, Allah uji dia. Mula-mula Allah matikan pokok-pokok ni semua. Pokok-pokok kebun-kebun dia Allah musnahkan. Allah yang musnahkan, bukan manusia. Lepas tu binatang-binatang ni Allah matikan. Tapi Nabi Ayub, dia tak sedih, dia tak menangis, dia tak mengeluh. Dia cakap apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala hal. Dia reda apa yang Allah bagi kat dia. Dia tak mengeluh, dia tak sedih, dia tak menangis. Cuba bayangkan kita hilang buku. Buku hilang, nangis-nangis dah. Dekat rumah hilang makanan ke hilang apa, kita nangis-nangis. Nabi Ayub ni hilang harta benda yang banyak, dia tidak mengeluh. Hebat kan Nabi Ayub ni? Sebab dia taat pada perintah Allah. Dan akhirnya anak dia ramai tadi, Allah matikan seorang-seorang. Allah matikan anak dia seorang-seorang. Bukan manusia bunuh. Allah matikan seorang-seorang.
Allah matikan dia seorang, dia kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada Allah dia datang dan kepada Allah dia kembali. Dia tak nangis, dia tak sedih. Dia sedihlah anak nangis, tapi dia tak mengeluh. Anak nangis sedihlah, tapi dia tak mengeluh. Dia tak menangis-nangis, tak menturun-tur, dia tak mengeluh. Sebab dia tahu Allah bagi dia ujian, dia kena terima, dia kena redha. Sebab apa? Sebab dia nak masuk syurga Allah. Dia nak tunjuk pada masyarakat semua bahawa Allah tu yang terbaik, Allah tu yang bagus, sebab Allah adalah Rabb kita. Okey. Dan akhir sekali tadi bila anak dah mati, dah meninggal dunia, binatang ternak dah habis mati, pokok-pokok yang ditanam semua habis mati. Akhirnya Nabi Yusuf ni Allah bagi dia penyakit. Allah bagi penyakit yang teruk. Allah kulit, penyakit kulit tu, badan sama segala penyakit kulit. Sampai tangan dia tak boleh gerak, kaki tak boleh fungsi. Badan dia semua habis. Semua orang lari daripada Nabi Yusuf, Nabi Ayub. Semua lari daripada Nabi Ayub. Yang ada tinggal hanya isteri dia, Rahmah, yang tinggal menjaga Nabi Ayub sampai ke akhirnya. Siti Rahmah ni isteri yang taat. Walaupun Nabi Ayub tu dia punya badan dia habis hancur, dia macam kudis, tapi isteri dia tetap taat pada Nabi Ayub, kan? Nabi Ayub ni dia dah sakit teruk ni, tapi lidah dia sentiasa berzikir. Lidah dia sentiasa mengucap baik, sentiasa berzikir, sentiasa minta ampun, berzikir, minta ampun, berselawat, dan hati dia sentiasa mengingati Allah. Sampai satu ketika dia dah tak tahan sakit, dia minta doa ke Allah. Doa dia macam mana? Nak tahu doa Nabi Ayub ni? Dia kata, sesungguhnya kami, ada doa dia sekejap ya. Ni doa dia. Ya Allah, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau yang paling menyayangi dari semua yang menyayangi. Doa dia macam tu. Dia kata, sungguhnya saya dah ditimpa penyakit. Sesungguhnya saya telah ditimpa penyakit, dan Kaulah Allah yang maha menyayangi dari semua yang menyayangi. Dia tak kata, ya Allah saya dah sakit, sembuhkanlah sakit saya. Dia tak doa macam tu. Doa dia adalah doa yang sopan. Dia tak nak doa yang minta, ya Allah sembuhkanlah penyakit saya. Tak nak. Sebab dia nak beritahu pada Allah dia sakit, dan dia tahu Allah tu maha menyayangi umat dia. Dia boleh doa macam tu. Allah pun sembuhkan penyakit Nabi Ayub tadi. Allah suruh apa? Allah bagi dia air, dia mandi dan dia minum. Penyakit tu langsung hilang daripada diri Nabi Ayub AS. Dan Al-Quran kata, hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Nabi Ayub ni Allah bagi dia sakit selama 18 tahun. Dia sakit 18 tahun, tapi dia sihat 80 tahun. Nabi dah tua, umur dia banyak. Umur dia 80 tahun dia sihat, dan 18 tahun dia sakit. Jadi dia redha lah. Dia kata 18 tahun Allah bagi dia senang. Jadi apa salahnya 80 tahun Allah bagi dia sihat, apa salahnya Allah bagi dia sakit hanya 18 tahun, kan? Betul. Ada Nabi Allah cakap dalam Quran ni, dia kata, sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba Allah. Sesungguhnya dia amat taat pada Rabbnya. Itu dalam Al-Quran. Okey, jadi nak beritahu setelah Nabi Yusuf tadi dia sihat, Allah bagi dia anak lagi yang ramai. Allah tadi Allah bagi anak yang ramai, Allah bagi balik anak yang ramai. Maksudnya isteri dia melahirkan anak lah, bukan anak yang mati tadi hidup semula. Isteri dia melahirkan anak lagi, dan kebun dia tadi tanam pokok, menghasilkan pokok lagi lah, menghasilkan pokok kurma, pokok buah-buahan, dan binatang ternak. Dia beli binatang ternak semula, dan binatang ternak itu membiak menjadi banyak. Ada anak jadi banyak lah. Jadi sebab dia sabar, dia taat pada perintah Allah, Allah bagi kesenangan balik kepada Nabi Ayub AS. Okey, cik cerita Nabi apa tadi? Nabi Ayub AS. Allah bagi dia ujian, Allah bagi kesusahan, tapi dia tak rasa susah. Dengan cara macam mana? Harta dia yang banyak Allah tarik balik, Allah ambil balik.
kambing, binatang ternak yang banyak tadi Allah matikan. Kebun-kebun dia yang banyak tadi Allah musnahkan, dan juga anak yang ramai Allah matikan, dan kemudian Allah bagi dia penyakit yang teruk selama 18 tahun. Tapi sebab dia taat patuh perintah Allah, Allah sembuhkan sakit dia, dan Allah bagi dia isteri dia bagi melahirkan anak lagi, dan kebun dia menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang bagus, juga dengan binatang-binatang ternak yang dibela balik menghasilkan anak-anak binatang yang banyak. Jadi itulah kisah tentang Nabi Ayub alaihissalam. Okey, Little Up. Assalamualaikum.